Assalamualaikum, salam perjuangan. Anda bersama dengan saya Ahyad Ishak dalam Ahyad Ishak Show. Selamat datang kembali ke Ahyad Ishak Show, di mana Ahyad akan mengulas isu-isu yang terkini untuk 4 perkara ni: hartanah, kewangan, bisnes dan ekonomi. Dan ada juga kadang-kadang Ahyad akan jemput tetamu, dan ada juga kadang-kadang Ahyad akan berkongsi tips-tips, nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu yang menarik, yang mantap, yang bermanfaat insya-Allah untuk anda semua, peminat-peminat mungkin hartanah, kewangan, bisnes dan ekonomi di Malaysia. Untuk pengetahuan ramai, sebenarnya AIS ni, Ahyad Ishak Show ni, Ahyad dah anjurkan sejak pandemik 2020 pada masa itu, dan sekarang ini berwajah baru dalam bentuk format podcast. So thank you so much kepada anda yang dah menyokong dan support AIS daripada dulu dan terus support sampai hari ini. Okay, so sekarang ni sahabat-sahabat semua, Ahyad nak teruskan perbincangan kita. Kita nak mengulas topik undang-undang. Alamak, ada yang kata alamak, undang-undang ni macam dry, macam tak best je. Tapi tetamu yang saya jemput hari ni memang korang akan rasa sangat-sangat best, korang akan rasa sangat-sangat enjoy. Malah bukan sahaja Ahyad nak kupas isu-isu undang-undang, tapi juga nak mengupas isu hartanah semasa. Kerana tetamu saya ni bukan sahaja peguam hartanah yang tersohor di Malaya, tetapi saya kenal beliau sebagai seorang sahabat, sebagai mentor kami di komuniti pejuang hartanah, dan juga sebagai seorang pelabur hartanah tegar. Kenapa tegar? Nanti kita akan dengar. Okey, so sahabat-sahabat semua, Ahyad nak menjemput beliau. So, adakah anda bersedia? Kita nak menjemput the one and only peguam hartanah Malaya yang terhandsome dan terawesome, Datuk Nazri Mustafa. Wow. Oh, Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semakin handsome, Datuk. Allah, terima kasih. Walaupun menginjak ke usia lebih matang, tapi ketapanannya Alhamdulillah masih dapat dikekalkan. Syukur, Alhamdulillah. Yang penting tu sihat lah ya, Datuk. Alhamdulillah je. So, selamat datang ke sofa kuning kami. Terima kasih. Terima kasih kerana menyantuni undangan kami. So inilah dia, sahabat saya, mentor kami, Datuk Nazri Mustafa, seorang peguam hartanah yang berumur 28 tahun. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. 28 tu kenapa, Datuk? 28 tu mungkin Ahyad terkhilaf. Dia dah masuk 30 dah. Hey, ya Allah. Dah, Alhamdulillah, dah umur 30. Dan umurnya bukan 30 tapi dah 30 tahun. Ya, betul. 30 tahun sebagai peguam. Saya bagi diskaun 2 tahun tadi ya. Jangan bagi diskaun benda-benda ni. 30 tahun dah umur, Datuk 30 tahun. Masya Allah. So maknanya tahun 93 saya. That's when you first Call to the bar, yes. Call to the bar in March 1993. Then saya start kerja April 1993. Masya Allah. Wow. Siapa yang rasa wow tu, bagi mereka yang sedang menonton dalam YouTube, anda boleh tulis wow kat ruang komen. Okay, akan ada yang komen saya pun belum lahir lagi. Biasalah tu. Allahu Akbar. Sebenarnya tim teknikal ada tak yang belum lahir lagi ni? 30 tahun. Masya Allah. Ada. So Datuk, dalam 30 tahun Datuk pengalaman sebagai peguam hartanah, and then what else? Datuk juga seorang pelabur hartanah. Ya, adalah melabur. Sebelum Datuk dah practice lawyer tu, dah beli rumah ke atau selepas tu beli rumah? Maksudnya selepas saya practice saya beli rumah. Okay, so maknanya beli rumah tu tahun berapa? 90? Rumah pertama saya beli tahun 95. Maknanya tahun kedua saya bekerja. Wow, so dah 28 tahun dah beli rumah. Saya pula pengalaman saya dah 20 tahun beli rumah pada tahun 2003. Datuk Nazri first time beli rumah pada tahun 1995. Saya. And kali terakhir beli rumah? Kali terakhir beli rumah beberapa minggu yang lepas. Maksudnya selama 28 tahun ni Datuk membeli Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. So hari ni Datuk, saya nak jemput Datuk Nazri kerana nak mengulas isu semasa hartanah dan juga nak bercerita tentang undang-undang hartanah ni
supaya siapa yang berminat pasal hartanah ni dia juga jatuh cinta dengan undang-undang hartanah, because undang-undang hartanah itulah yang akan menyelamatkan dia. Tapi sebelum itu, boleh tak Datuk just kenalkan diri untuk penonton kita dan pendengar kita di Ahyat Ishak Show? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya mengucap terima kasih lah kepada Tuan Ahyat yang sudi menjemput saya ke podcast ni. Nama saya Nazri bin Mustafa. Seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Ahyat tadi, saya adalah seorang peguam. Saya juga pada awal kerjaya saya dah mencuba pelbagai amalan guaman, tapi akhirnya minat saya jatuh kepada menjadi seorang peguam hartanah. Dan dah lebih, itulah hampir 30 tahun lah. Ada orang kata, oh ini pengalamannya banyak sangat ni. Sebenarnya ada juga a saying dalam praktis ni mengatakan sebenarnya kalau peguam conveyancing ni is just a one year experience repeated 30 times. Dia macam benda yang ulang-ulang. Tapi sebenarnya tidak, sebab setiap kes tu unik. Dia ada dia punya isu, dia punya masalah, ataupun dia punya keseronokan tersendirilah. Datuk dah 30 tahun tu, agak-agaknya ada berapa file yang case yang Datuk dah handle? Oh, tak adalah banyak. Tak banyak, sikit je. Sikit je. Adalah saya ingat dalam 10,000 20,000 kes. Lebih 10,000 kes. Tak adalah banyak. 10, saya ingat 30 adalah 30,000 kes lah. Maknanya setahun tu, if you average out about 70 to 80 to 100 cases a month. 80 to 100 cases a month. So that's about 1,000 cases a year. So kalau dah 30 tahun tu, memang betul lah, maybe 20 average lah kan? Average lah. I mean, of course in the beginning it might not have been that much, but later on. Okay, so around 20-30,000 case. Agak-agaknya lah Datuk, pernah tak jumpa case yang belum jumpa lagi selepas 30 tahun ni? Rasanya masih ada lagi. Ada, dia sebab tu saya kata setiap case tu unik. Dia ada isu-isu dia tersendiri. Masih ada yang kita belum pernah jumpa, baru first time jumpa. Sebab kita berurusan dengan banyak pihak dalam urusan transaction property ni. So ada yang developer, ada yang vendor, ada yang vendor dah meninggal. Jadi macam-macam masalah lah. Okay, apa kes yang paling, ini tak ada dalam cadangan soalan. Tak apa. Apa agaknya kes yang paling pelik Datuk pernah jumpa? Kes paling pelik Sorry, I put you on the spot. Ada tak something that you can recall that was really remarkable or outstanding? Dia pelik tak ada lah, tapi kadang-kadang kes yang kita hairan pun ada juga. Macam ada penjual yang along the way, before the transaction completed, tiba-tiba dia nak cancel, willing to deposit untuk ada refund balik sekali ganda. Yelah, bila penjual dia cancel SMP, maka dia kena pulangkan balik deposit, dan juga sekali ganda deposit tu sebagai denda. So contohnya kalau rumah tu 500,000, 50,000 tu dia kena pulangkan balik deposit, dan 50,000 tu dia kena bayar denda kepada pembeli. Dan pembeli akan split setengah-setengah dengan ejen mungkin kan? Tidak juga. Tak perlu. Sebab itu dah stage side SMP. So maksudnya vendor katalah vendor ni appoint an agent. So that 3% tu semasa side SMP agent dah ambil. So basically dia dapat deposit less the agent commission, but when dia cancel dia kena bayar balik penuh deposit. So Datuk pernah jumpa lah macam ni? Pernah. Maknanya, so kita pun heran lah kenapa dah sebulan 2 bulan baru nak cancel. Dia kata pasal isteri tak setuju nak menjual property berkenaan. So tak bincang sebelum sign ke, benda-benda macam tu lah. Okay. Dan Datuk juga saya difahamkan sebab isu domestik ni kadang mengganggu juga transaction ni. So kalau boleh settlekan dulu kan sebelum sampai ke peguam. Selalu isu-isu domestik ni siapa yang buat hal? Suami ke isteri buat hal? Ini soalan. Dia saya ni suka tengok reel. Tengok reel Facebook ataupun Instagram kan. Okay. Majority yang buat video ataupun buat reel kat situ mengatakan selalunya wife yang menang. So macam tu lah. Macam tu lah. So dia kata memang perempuan ni suka difahami. Itu reel yang buat tu, bukan saya cakap. Saya cuba mengulang apa yang saya tonton. Guys nampak tak? Cara Datuk Nazri dia beralas sebagai peguam. Kita belajar sesuatu ni. Dia kata orang lain kata wanita selalu menang. Bukan Datuk Nazri kata. Datuk Nazri kata orang lain kata. Macam tu cara peguam Datuk kalau kita nak tembak so kita guna orang lain untuk tembak. Macam tu lah. Lebih kurang lah.
Sebab kalau saya cakap dalam kebanyakan kes isteri yang bersalah, mestilah semua wanita akan marah saya. Jadi saya cuba mengulang apa yang saya tonton. Okey. Wow, ini kena tepuk tangan. Saya belajar sesuatu hari ni. Wow. Sebab dia majoriti video saya tengok semua macam tu lah. Oh, video yang kata. Okey. So okey, tak apa. Datuk, saya juga saya pun follow Datuk di media sosial, di Facebook. Datuk sangat aktif di Facebook, and ada IG juga kan. Ada. Okay, and saya tengok ada juga klien-klien yang selebriti Ya, ada. dengan Datuk. So tahniahlah Datuk, ada klien-klien yang ialah elite, yang level macam tu kan, yang top selebriti dan sebagainya. Okay, and okay, so Datuk, pengalaman Datuk sebagai peguam hartanah ni ialah satulah sebagai peguam, tapi Datuk juga seorang pelabur hartanah kan. So nanti lepas ni kita nak kupas juga isu pelabur hartanah. Okay, but before that kita nak go for rapid fire. Okay, Datuk, rumah atau kahwin dulu? Rumah. Masa Datuk dulu pun beli rumah dulu ke kahwin dulu? Oh, kahwin dulu. Oh, so dia tak apa, orang lain kena. Selalunya jawab macam tu kan. Okay, rumah dulu ke kereta dulu? Rumah dulu. Datuk dulu rumah dulu ke kereta? Kereta. Dia pasal dah buat tu yang dia punya jawapan bertukar tu. Ada dia punya nasihat. Oh, I see. Okay. So dalam disesuaikan dengan hari ni punya keadaan. Allahu Akbar. Okay, so kalau nak beli rumah untuk duduk sendiri, duduk sendiri high rise atau landed? Landed. Okay. Kalau nak beli rumah untuk duduk sendiri, view tu nak tengok air, nak tengok kehutanan atau nak tengok bangunan ikonik lain? Air. Nak tengok ketenangan air Okay. Kalau nak beli rumah untuk duduk sendiri, nak beli kat mana? Beli di mana duduk sendiri? Susah nak jawab tu. Sebab dah semua dah belilah. Maknanya rumah yang Datuk ada ni, this is it lah. Sebab kalau ada impian baru kan, dia pening kepala. Okay, so area-area Kajang Bangi tu is perfect lah. Area Kajang Bangi tu okey lah. Okay, Datuk, kalau nak beli hartanah untuk investment, undercon, subsale atau lelong? Lelong. Okay, kita kena belajar sesuatu daripada Datuk. Dan okay, kalau iPhone atau Samsung? iPhone. iPhone lagi. Okay, BMW atau Merc? Oh, tapi okay, tak apa. Okay, alright. Okay, kalau Ferrari atau Lamborghini? Dua-dua tak nak. Oh, tak minat. Okay. Tak minat. Tapi kalau sports car? Tak minat lah sports car. Oh, langsung. Inilah dia orang hartanah yang tak minat kereta. Porsche pun walaupun tapi kalau Porsche Cayenne besar-besar tu okey. Tapi kalau sports car 2 pintu, membeli tidaklah, memandu mungkin nak lah rasa kan. Tapi membeli tidak, memandu nak. Okay. Alright. So tahniah Datuk, itu saja rapid fire question kita. So kita nak masukkan ke soalan-soalan ni. Just coming back to your answer kan, rumah dulu and then kahwin and kereta kemudian kan. Why do you say that? Even though you did something different? Okay, sebab apa, kita sebagai lelaki ni, kita punya satu tanggungjawab yang besar sebenarnya bila kita dilahirkan oleh Allah sebagai seorang lelaki. Yang itu yang kita tak belajar ataupun kita tidak diajar semasa kita di sekolah. Jadi saya rasa ini adalah tanggungjawab lelaki untuk menyediakan rumah kepada keluarga dia. Kan kalau wanita yang dikahwini dan kita bawa kepada rumah yang kita dah sedia beli, dia punya perasaan tu saya rasa nampaklah sikap bertanggungjawab tu. Itu belum lagi tanggungjawab yang lain yang akan datang selepas perkahwinan. Jadi kalau kita dapat menyediakan rumah, dia akan menjadi satu bukan tekanan, dia satu motivasi kepada kita untuk kita perform sebagai seorang lelaki. Tapi pada hakikatnya tidaklah semua lelaki itu mampu kan untuk betul. Boleh masuk. Apa pula pandangan kepada kumpulan itu yang dia pun nak hidup pun mungkin susah kan. Dan saya pun selalu, bukanlah bergurau, tapi saya selalu sebut, daripada tertangguhnya berkahwin, janganlah kerana disebabkan rumah, kerana beli rumah kan. So I like how you said it.
rumah tu sebagai satu motivasi kan. So maybe can you elaborate further, because mungkin ada pendengar kita akan rasa macam, oh Datuk cakap senang lah kan, saya macam mana gaji kecil, belum dapat, belum ada kemampuan. So what's your comment on that? Saya pun dulu gaji kecil, tapi saya menanam azam bahawa saya mesti membeli sebuah rumah secepat mungkin. Kenapa? Yang pertama sebab saya rasa hartanah ni makin lama makin naik harga. Okay. Yang kedua, saya lebih selesa kalau rumah tu dimiliki sendiri. Saya nak buat apa dalam rumah tu pun saya boleh buat. Ini nak decoration ke, ataupun at least kita dah ada rumah tu. Kalau kita tak mampu lagi untuk decorate, boleh furniture dan sebagainya, tak apa. That one is benda yang kita boleh tangguh. Tapi to get a house, to raise our family, saya rasa kita mesti ada azam itu. So, bila kita ada azam untuk mendapatkan sesuatu, maka dia automatik kita akan cari boost jalan kita punya tu. kerajinan, mencari ada. jalan, menjentik bidang kita, what do I need to do to get this. So kita kena ada azam itu. Datuk, memang saya akui sekarang rumah mahal, ramai yang tak bekerja. Tapi at the same time, saya rasa macam sebenarnya peluang buat duit di Malaysia ni sangat banyak. So adakah kita perlukan satu anjakan paradigma jika kita berada dalam kesusahan, macam mana kita nak buat? Tapi saya setuju dengan Ahyat bila saya bercakap dengan beberapa kumpulan dia kata, Datuk cakap senang lah, Datuk dah kaya. Tapi masalahnya bukan bukan kaya tau. Kaya tu subjektif. Kadang orang gaji RM50,000 hutang RM60, dia tak kaya. So it's very subjektif. Tapi yang kita perlu tanamkan ialah bila kita hendak, kita berusaha dan idea tu akan datang. Datuk beli rumah yang pertama tu 1995. So at what age was that? 28 years old dah beli rumah kan masa tu Masa tu antara kawan-kawan ada tak yang membeli rumah juga? Ada yang dah mula belilah. Dah mula beli. So kenapa Datuk beli tu masa tu? Adakah macam ada seorang senior atau seorang mentor atau family member yang mencetus minat ni? Basically ingat sebab tak? Saya mencari peluang tu ada. Sebab masa tu saya tak ada tempat nak tinggal. Saya nak duduk dengan parents saya. Saya rasa nanti lama kelamaan family pun rasa tak seronok lah. Kata kalau dah berkahwin ni lebih baik duduk rumah sendiri. Senang nak buat apa pun, nak pergi kerja-kerja dan sebagainya kan. Apa ni? Faham Yelah kalau kita nak bertengkar ke, kan, nak tengok TV sama-sama kan, baring depan mak mentua, pak mentua, rasa macam segan pula kan. Betul. Jadi lepas tu saya cari, dan bila kita cari kadang-kadang peluang tu datang. So ada sebuah rumah endlord yang dia nak jual pun harga dia murah daripada problem masa tu. Memang masa tu murah lah rumah tu, rumah teres dalam 2,000 square feet land area, rumah 2070 baru 150,000 lebih. Tahun 1995. 150,000. Tapi gaji saya masa tu baru 1,800. Jadi nak kena ijaz lah. Macam mana nak bagi cukup nak bayar kan. 1,800 masa tu. So bayaran bulanan tu lebih kurang berapa tu? 500 ringgit kan pada masa itu kan. Wow. Dan rumah tu masih simpan tak sekarang? Tak ada, dah jual lah. Dah jual, Alhamdulillah, dengan keuntungan. Ada, dengan keuntungan. Saya dapat 400,000. Masa itu tahun berapa? Itu 10 tahun dulu. Okey, lama jugalah Datuk simpan kan? Lama juga. Okey, so Datuk ada cakap tadi kan, anak-anak muda ada kata, yalah, mungkin sekarang ni berbeza kan. So my question is, apa perbezaan zaman dulu? I think let's talk about 1990s and early 2000 and then bandingkan dengan sekarang. Ada dua perkara yang menyebabkan yang perbezaan ketara lah. Satu is lifestyle. Yang kedua is gadget. Dulu tak ada gadget. So bila ada gadget, kita punya fokus tu banyak lari dan banyak fokus kepada gadget. Kita nak tengok macam-macam, walaupun dia banyak menyalurkan information, first hand information, then it's very fast. Tapi adakah kita kemajuan diri kita sepantas dan seiring dengan apa yang gadget dan teknologi sajikan pada kita? Wow. So maknanya kita kena menggunakan apa yang fasiliti yang kita ada untuk memajukan diri kita jugalah. Yalah, maknanya sepatutnya gadget ni dia menjadikan kita ni lagi hebat. Ya, betul. Tetapi sebaliknya. Tapi apa jadi? Sebahagian daripada tu menjadi dia spoil because of the gadgets. What do you mean by spoil? Lebih pada tengok hiburan, tengok gosip,
Kadang-kadang bila ada isu-isu yang hangat, kita tengok orang komen tu macam sangat, minta maaf lah saya guna perkataan tu, macam tak sekolah, sangat kurang ajar kan. Mentang-mentang dalam komen tu kita baling batu sembunyi tangan. Tak ada siapa kenal siapa yang komen. Jadi adakah ini yang kita nak kan masyarakat kita jadi macam tu? Saya tak pastilah, mungkin kalau di barat mungkin sama juga, kot ramai juga yang macam ni kan, yang komen tak faham apa ni. Tapi I think that shows where our culture and our sopan santun is heading. Dia jadi bangsa yang macam tu lah. Okay. You know, kita tak nak itu because kita nak seiring dengan kemajuan yang disajikan pada kita. We have to use that. Okay, so to enhance the quality of our life. So you mentioned gadget as number 2. What was the first one you mentioned just now? Dia ada 2 perkara yang berbeza. One is gadget, number 2 is number 1 tadi facilities. Sorry, lifestyle. Okay. Dia dulu tak ada coffee bean, tak ada. Semua kedai sama ada kedai Hailam kan, ataupun kedai mamak, kedai kopi Melayu. Kedai kopi Melayu. Kita nak masuk yang, kalau ada pun mungkin minum dekat hotel, tapi itu rasa macam takut lah nak masuk sebab mahal kan. So we don't spend money unnecessarily just because to taste the lifestyle. Tapi zaman sekarang ni dia ada banyak lifestyle tu lah. Kadang-kadang saya pun terasa macam nak buat satu cara tapi tak jadi lagi lah. Contohnya, macam contoh saya nak masuk Starbucks, tapi saya cancel kan. Saya balik rumah, saya minum 3 in 1, jadi saya jimat RM20. Saya nak masukkan, nak ambil daripada wallet RM20, masukkan dalam satu tabung. Nak tengok ujung bulan berapa saya jimat sebenarnya. Kalau saya refuse all this. Tapi sekarang Starbucks sensitif lah tu. Contoh dia boleh jadi coffee bean ke, dan lain-lain lah. Zeus ke kan. Right. Sebab itulah kedai-kedai kopi ni bertambah kan. Sebab betul, lifestyle lah orang nak. And then supported by apa ni, adanya Food Panda, food delivery. Okay. Menyenangkan orang kan. So apa kaitan semua ni kepada pemilikan hartanah? Ada tak kaitan dia untuk duit orang-orang banyak habis lah. So tak ada lah nak beli hartanah. Dia rasa sempit, rasa duit tu sempit. Sebab nak choose lifestyle or choose mengikat diri dengan satu hutang. Hutang untuk membeli rumah. So saya membayangkan pendengar kita, penonton kita ni, dia mungkin ada 2 kategori. Satu tu memang dalam keadaan hidup yang sangat terdesak. Dia memang tak ada apa-apa duit lebihan pun untuk berjoli-loli, untuk bergaya-gaya macam Datuk cakap ni. Dia memang dah hidup bare minimum dah pun. So kumpulan ini memang kita mengasihani mereka, dan kita pun nak nasihat yang sepatutnya kita berikan ialah dia mesti cari jalan untuk meningkatkan pendapatan. Betul. Nak potong perbelanjaan dah tak ada apa benda nak potong ni, Datuk. Okey, itu satu kategori. Satu lagi kategori ni yang mungkin kategori yang ada pendapatan yang mencukupi itu atau berlebih itu, tapi duit dia pergi kepada banyak lifestyle. Dan akhirnya bila duit dia banyak bocor, dan dia rasa tak mampu nak beli rumah, dan dia kata rumah itu mahal. So bagi kita jatuhkan satu kategori ni sebagai macam tak adil lah, nak kata hartanah itu dia tak mampu. Cuma dia punya gaya hidup tu yang membuat dia tidak mampu. Is that correct? Yeah. So tapi rumah pun memang mahal sekarang berbanding dengan 20-30 tahun dulu lah. Yelah, kalau bayangkan 28 years ago, gaji 1,800, rumah 150,000. Betul. Sekarang ni gaji pun lebih kurang 2,000 ke 2,500. Dan rumah 500, 400. Ya, so yang Datuk beli tu apa? Rumah teres. Rumah teres kalau dekat Bangi memang tak dapat lah 500. Boleh dapat ke lagi 500? Sekarang? Maybe boleh lah, tapi kena cari sikit lah. Okay, so maybe like 500-600,000 kan. Tapi gajinya dah 2,000 atau 3,000 ringgit. Kat situlah cabaran utama kan. So apa? So that's apa why nak buat tu? Combine loan dengan isteri. So jadi tu dah rumah dulu, kahwin dulu. So kepada sebahagian masyarakat dia kena kahwin dulu. Sebab nak sama-sama buat joint loan, baru dia dapat beli. Dinasihatkan ke nak buat joint loan ni? Apa dari sudut pandangan seorang peguam, okey tak kalau kita nak buat joint loan ni? Apa bagus dan apa yang tak bagusnya? Well, dia ada banyak school of thought bila nak buat joint loan ni. Sebab ada yang kata kalau yang kepala ni kepala investment, dia tak nak buat joint loan. Sebab dia kata 2 orang dapat 90% loan, 2 orang lagi dapat 90% loan. So dah boleh beli 4 rumah. Itu yang kepala dia memang fokus untuk investment ataupun yang celik financial ni lah. Tapi ada yang cukup-cukup saja, so they have to have a joint loan.
Tapi ada pula yang isteri tak nak, sebab dia kata dia takut nanti dia yang kena bayar. Suami ada nama dalam rumah tapi dia pula yang kena bayar. Jadi dia subjektif lah. What would you advise? Lepas tu ada isu nanti harta pencarian pula. Besok walhal dah kahwin, nak beli rumah, tiba-tiba terdetik pula di dalam minda isteri. Kalau bercerai jadi macam mana So those kind of issues. So katakanlah your children, anak-anak datuk sendiri nak beli rumah bersama dengan pasangan hidup mereka. So what would your advice be? Saya akan nasihatkan beli sendiri-sendiri. Beli sendiri-sendiri ya. Jangan beli ni joint. Maksudnya kenapa? Untuk rumah yang rumah tangga, kalau boleh hanya nama suami. Jangan buat joint loan. So dia masih ada peluang untuk, dia tidak ada komitmen dalam sikri dan sebagainya, dan dia boleh gunakan untuk mendapatkan pembiayaan untuk membeli sesuatu yang boleh menguntungkan di masa akan datang. So Datuk ambil pendekatan yang investor tadi itulah. Biar dia bebas untuk melabur sendiri. Sebab saya pun tak nak bakal suami anak saya complacent. Bila join loan kan, dia tenang-tenang, happy-happy, tak apalah, kita share je lah. Dapat macam tu. Macam ni, macam mana? Kita nak Datuk, dia yang tu. Datuk, adil tak mak ayah ni dia meletakkan syarat kepada menantu, bakal menantu, you kena ada rumah dulu sebelum kahwin anak I? Tu tak adalah, again benda tu pun subjektif jugalah. Tapi kalau dia meletakkan syarat, kalau you nak kahwin dengan anak saya, jangan guna personal loan. Itu okey. Pada saya okey. Tapi kalau letak syarat rumah tu, dia macam terlalu tinggi lah. Tak adil lah kan untuk budak zaman sekarang. So katakanlah because you have a daughter, your bakal menantu. Bakal menantu you, dia tak mampu lagi beli rumah untuk anak. Because just now you said seorang lelaki tu mestilah at least ada lah that pride kan, kalau mampu mampu. So how would you see that situation? Macam mana Datuk akan melihat keadaan tu? Itu senang je. Saya suruh dia sewa rumah saya. So masuk poket kiri, masuk keluar kiri, masuk kanan. Dengan menantu pun dia tibai. So kalau menantu sewa rumah kita, to instill the sense of responsibility. Tak boleh bagi semua free. Tak boleh semua nak subsidize. Saya punya thinking lah. Mungkin ada orang tak setuju, tapi saya fikir begitulah. So adakah sewa akan ikut market rate atau above? Mungkin diskaun lah sikit. Bagi diskaun sikit. Tapi tak banyak lah, RM50 100. So at least kata, apalah bapak mentua aku tak bagi diskaun. Dah bagi lah RM50. Ada juga bagi. Baik jugalah Datuk. Nak bagilah at least RM50-100 tu okey lah, daripada market rate. So kerana nak menerapkan rasa tanggungjawab tu, nak itu yang fighter penting. Dia kena start daripada muda. You have to have that sense of responsibility. Then you will strive to achieve whatever you want in your life. Wow. Okay, so kalau all subsidize, dia jadi malas. Dia tak fikir jauh bila subsidize kan. Yes. Tapi bukankah itu budaya negara kita kan? Banyak benda dah subsidize kan? Itu pasal dia susah nak reverse lah. Sebab kalau dia reverse, nanti dia kalah pilihan raya. Allah. Mana-mana parti pun. Mana-mana parti pun. Kan? Yes. Rakyat Malaysia ni. Because there will be a certain group of citizen yang memang masih perlukan subsidi. Tapi ada yang dah tak layak, tapi nak juga subsidi. So yang ini yang susah sikit ni, yang kita nak kena kawal. Wow. Tapi ada pula yang kata, saya yang menyumbang kepada kemampuan kerajaan untuk memberi subsidi kepada golongan yang sepatutnya mendapat subsidi. Kenapa saya dikecualikan pula? Adakah ini sistem kapitalis juga ke? Macam mana ke? Kan? Dia kata tidak fair. So yang itulah, dia boleh jadi topik yang panjang lah. Dan betul. Ada haters, ada yang like lah. Dia dah bila masuk isu-isu negara ni, nanti kan dia senang terpesong kepada politik. Nothing wrong with that, tapi saya nak kekalkan perbualan kita tu kepada isu-isu hartanah dan kewangan dulu. So Datuk, so let's talk about now pasaran hartanah. Kita pun ada berbual sebelum kita ke udara tadi. Before pandemic, during pandemic, now after pandemic ni, what is your observation? Apa pemerhatian Datuk terhadap pasaran hartanah? Semasa mula-mula umumkan adanya lockdown dan sebagainya, memang saya sangat bimbang. Saya mula mengambil sekeping kertas dan mula tulis lah di mana saya boleh dapat duit at least untuk saya survive for the next 6 months. Sebab kita pun tak tahu kan, sama ada saya boleh bayar gaji staff saya dan sebagainya. Sebab staff saya pun ramai. Saya pun tak nak mereka suffer. Biar saya suffer dulu, mereka suffer kemudian. Tapi Alhamdulillah,
masih banyak transaction during pandemic, kecuali masa lockdown yang sebulan tu, but the rest of the period we are doing okay. Surprisingly, Alhamdulillah. saya memang bersyukur, alhamdulillah. I think antara yang membantu ialah bila OPR tu rendah. So people feel they can afford to buy, or people feel they can afford to refinance or remortgage their existing property. Jadi mereka ada transaction tu. Ada yang membeli, yang mungkin mereka merasakan inilah masa dan peluangnya untuk saya memiliki hartanah, sebab mungkin murah kot masa ni, nanti kot lepas pandemik dia akan ada bull run ke apa kan, ada property boom ke dan sebagainya, yang tak jadilah. So they took the opportunity and dia yang membeli. And satu lagi yang saya observe ialah rumah-rumah yang dilelong tu kurang, tidak seperti hari ini. So I think most likely because of moratorium lah. Betul. So people those yang cannot afford to pay their installment are still exempted daripada diambil tindakan ataupun dikategorikan sebagai NPL, non-performing loan. So rumah yang di auction pun kurang. Walaupun masa tu ramai yang expect mesti banyak rumah delong yang murah. Tak, dia berlaku sekarang. Maknanya selepas tahun 2 tahun pandemik. Yalah, semasa lockdown pandemik tu kan, kita semua kan, geng-geng hartanah semua bercerita tentang kita kena get ready peluang-peluang ni, ikan emas semua akan timbul ni. Tapi tidak berlaku seperti itu. Ya, tidak berlaku seperti Mora tu, Mora ni yes. 2 kali Mora kan kita. Ya, 2 kali Mora. 2020 dengan 2021 ya, Mora. Betul. Moratorium, dan itulah yang menyelamatkan semasa itu. Tapi dan sekarang mungkin moratorium tu yang menyebabkan kita tak selamat. Oh, kenapa tu? Sebab bank dah revise balik the installment kan, dengan OPR naik. So those yang ambil moratorium dulu mungkin dia buat adjustment kepada installment so that they will end their loan tenure pada masa yang ditetapkan, masa dia ambil dulu. So it will end at the same time, tapi dia punya installment tu dia dah naikkan because you enjoy moratorium dulu. So I will get the additional lagi 200, 300 dan sebagainya. Dan itu mungkin menyebabkan ramai yang mula merasa sesak lah nak membayar, dan mulalah banyak rumah yang keluar untuk dilelong oleh pihak bank. So itulah yang sedang berlaku sekarang. So apa yang Datuk perhatikan sekarang berlaku di dalam pasaran hartanah? Maksudnya daripada aspek apa? Sekarang ni what do you see? Ada yang minat, masih membeli, properti yang dilelong sangat banyak. Harganya tu nampak macam murah. Saya tak pasti sama ada itu harga fake ataupun harga sebenar, dia punya market value tu. Okay. Because bila kita tengok advertisement, this is 20%, 30%, 40% below market value. So betul kalau kita ambil market value yang dinyatakan, tapi adakah, masalah saya lah kenapa ada market value yang lebih tinggi daripada actual value? Kenapa tidak market value dan actual value dia sama? So bila market value lebih tinggi daripada actual value, dia terbuka untuk manipulation. Seolah-olah rumah tu sedang murah. Ya. Padahal sebenarnya itulah harga yang boleh jual. Macam ada klien saya, dia nak jual, lama juga dia nak jual. Okay, finally dia dapat 350,000. That is in Bandar Seri Mansuri. Okay. 350,000. Tapi market value boleh pergi 420. Dia nak jual berapa tadi? 350 je yang dapat orang offer untuk beli. So sebenarnya 350,000 itulah yang sepatutnya kita anggap sebagai market value. Ya. Kenapa pula ada satu market value yang dikatakan 420,000? Yes. That's what you mean, right? Yes. So itu bila ada macam tu, dia menjadikan satu dilema juga kepada valuer. Dia nak ikut harga paling tinggi atau harga paling rendah. Kalau letak, okay, probably dia boleh ambil median price, tapi kenapa masih orang war-war kat market value dia 420? Mungkinkah itu bank value 420,000 tu? Bank value by siapa? Daripada valuer juga. Value tengok data daripada data yang ada kan, maknanya the previous transaction. Maksudnya bank masih menerima value yang lebih tinggi sedikit daripada apa yang sedang berlaku sekarang. Ya. Dan itulah yang diwar-warkan, dicanang-canangkan. Kat sini 420,000. Padahal tak ada orang nak beli pun pada harga itu. Dia nak beli pada harga 350,000. That's the highest. Yes, that's the highest. But you can finance it based on 420,000. Yes. Inilah bagi siapa yang baru kenal dunia hartanah, perbualan saya dengan Datuk Nazri tu dalam beberapa minit tu, korang confirm tak faham. Kan dia sangat-sangat weird kan? Yelah, market value weird. ni. Yes. I don't know whether it's happening to any other country in the world. Tapi tak tahulah, mungkin kalau ayah ada
information ataupun data adakah ini juga berlaku di negara-negara lain? Yes, whereby they base the loan on market value, whereas the actual transaction value is much lower than Yes, okay, contohnya Ahyat ada beli masa pandemik, Ahyat ada beli satu service apartment. Dikabarkan masa developer jual dulu beberapa tahun yang lepas RM650,000. Ahyat dapat beli pada harga RM380,000. Okay, that's super price. Tapi kalau tengok sekarang, orang boleh jual atau orang nak beli pada maybe 550,000. Tapi bila di marketkan, dia takkan guna 550,000 tu. Dia akan gunakan 650,000. Because that one maybe was harga pemaju. Alright. So kat sinilah apa yang kita namakan sebagai, I don't know, okay, I'm going to use a word, but it's a word because there's a lack of a better word. Okay, dia macam, this is where the manipulation is. Okay, this is where the goreng is. Yes. Kan dalam orang, saya rasa perkataan goreng lebih tepat, lebih sesuai untuk hari ini. Okay, goreng rather than manipulation. Dia goreng tu macam manipulation lah. Yes. Tapi dia bukan nak kata manipulate, because apa yang dikabarkan 650,000 tu adalah fakta. It's a fact. So dia bukan nak kata manipulate kan. Sebab tapi dia nak to sum is not manipulation, it's opportunity. I'm just telling a fact and it's an opportunity. Kalau dulu pemaju jual 650,000. Sekarang ni you nak beli at 380,000. So it's not wrong. So it's just goreng. Tapi hakikat pada pasaran itu ialah rumah itu maksimum boleh jual 550,000 pun. So sepatutnya kiraan below market value tu sepatutnya dikira dari 550,000. Kerana itulah yang orang mahu dan mampu untuk beli pada masa sekarang di lokasi itu. But benda ni banyak berlaku kan Datuk Dan bila benda ni berlaku, Datuk di sebelah pihak undang-undang ni yang nak menyiapkan dokumen, Datuk lihat banyak orang akan mengadjustkan balik harga SMP tu kepada harga yang lebih tinggi. Padahal hartanah itu dijual pada harga yang lebih rendah. Adakah itu yang sedang berlaku? Susah juga nak komen yang itu, because ada yang datang kita dengan with clean hands. Ada yang tak bercakap tentang itu, dan kita menyediakan dokumen berdasarkan apa yang dinyatakan kepada kita lah. Okay. So yang itu is a bit sensitive to comment lah. So maknanya bila dia datang dan kalau booking form dia kata 650,000, so then lawyer akan menyiapkan SMP tu berdasarkan 650,000. Especially kalau part loan kan, kita dapat instruction loan je sebanyak itu. So SMP-nya tally kan, because bank pun bila keluarkan letter offer, dia ada condition dalam letter offer that the property the purchase price must be how much equivalent to the market value boleh achieve bila keluar valuation report. Because bank bila dia buat processing, dia tak buat lagi proper valuation report, dia based on verbal valuation daripada valuer yang panel. So those are the things lah yang happening now. Lepas tu ada juga pihak yang menggunakan property ni untuk dia menawarkan opportunity konon-konon to consolidate loan. Sekarang you punya installment total hutang you 10,000, tapi dengan buat cara saya dia dapat kurangkan installment hingga 3,000 saja. So ada pula yang buat debt cancellation ataupun dia membeli property yang mungkin dia perlu ataupun tak perlu sebenarnya, tapi dengan mengikut market value, and eventually dia ada extra loan, extra money untuk settlekan loan-loan yang dia menggunakan. Cuma saya masih terfikir sejak bila this kind of creative thinking ataupun solution sets in dan menjadi culture. Sejak bila benda ni wujud kan? Sebab maknanya dulu tak ada ni. Dulu tu maksudnya Datuk boleh tak rasakan dulu tu bila 90s and 2000. So 2010 ke atas dah mula ada benda-benda
yang pelik dan luar biasa ni? This package, this kind of package. So apa yang bagi pendengar dan penonton yang sedang menonton ni, apa yang Datuk sebut ni ialah sekarang ni hartanah dia digunakan untuk create satu facility bank yang akan digunakan untuk bukan sahaja nak beli rumah sahaja. Itu zaman dulu. Nak beli rumah, pergi ke bank, kita jadikan kita mohon untuk pembiayaan. So bank disburse duit dan kita bayar sikit deposit dan kita dapat beli rumah. Itulah the traditional game. Yes. Dan itulah kegunaan pembiayaan dengan bank. Tapi apa maksud Datuk sekarang, zaman sekarang ada orang yang nak buat benda-benda lain. Tapi dia menggunakan hartanah dan bank dia akan buat financing dan mungkin kalau ada dapat duit-duit lebihan itu dia akan tutup personal loan lah, dia akan jadikan modal lah dan sebagainya. Dan benda ni tidaklah berlaku maybe in the 90s and 2000s, but dia dah mula berlaku dan sekarang ni sangat kerap sejak 2010s and above kan. Sebab lama kelamaan mungkin orang makin lama makin banyak hutang due to the lifestyle. So ambil personal loan, excessive use of credit cards, apa lagi hutang-hutang yang macam tu lah, beli handphone installment. So semua ni menjadi beban bulanan. So macam mana dia nak settle? Mungkin dia dah ada rumah, okay fine, dia boleh refinance dia punya rumah dan consolidate all the loans. Kalau yang tak ada, ada orang-orang yang menawarkan package yang macam ini. Sebab apa? Satu, that is the most secured loan in the eyes of the bank because you have collateral, ada property. Number two, itulah installment yang paling murah. Number three, itulah juga rate profit ataupun interest yang paling murah berbanding dengan loan lain kan, macam personal loan mungkin 7 or 8. Credit card can go up to 18. And ada kind of facility lah, kalau pinjam daripada money lenders lagilah banyak. Betul. Kan? Dan dia punya cara untuk recovery tu lebih brutal berbanding dengan pihak bank kan. Kalau bank pun paling kuat pun sebelum dia pergi kepada legal action, dia akan call you lah pukul 8.30 pagi, 9 pagi. Satu untuk remind untuk bayar, dua untuk irritate you lah sampai you bayar. That is normal lah. Saya pun ada kat dapat panggil macam tu. Saya saja je bayar lambat tu sebab nak rasa apa, macam mana. Nak rasa kasih sayang dari bank. Kita meniaga maklum lah kan. Kadang-kadang pusingan tu kan. Punya pusing dia tak sempat pusing kan? Tak sempat pusing. Satu, kedua terlupa sebab terlalu fokus kepada perniagaan. Okay. Yelah. So alright. So itulah yang sedang berlaku sekarang lah. Okay. So saya tak dapat nak komen lah whether it's good or bad kan, but a lot of people are benefiting from it lah. A lot of people, the whole system is benefiting Kalau from it. orang kata yang cakap tu pun sama lah dapat benefit, betul juga, saya tak deny. Because when you have loans, then bank will instruct lawyers, so kita pun dapat job. Wow. Okay, alright. So moving on, 2024, apa forecast Datuk 2024 pasaran hartanah ni? Okay, saya rasa harganya masih stagnan. Taklah dia tiba-tiba melonjak dan buat untung 50, 100, 200 ribu macam dulu-dulu. Okay. Lepas tu mungkin ada lagi cara-cara yang kreatif untuk melakukan rumah. Pembelian rumah okay. Termasuklah daripada pemaju ataupun subsale. Yang ketiga, saya rasa rental market akan terus meningkat demandnya sebab rumah makin mahal dan makin ramai yang memilih untuk menyewa. I think dalam perjumpaan tu pun yang pernah Tuan Ayat anjurkan tu, saya pun rasa kagum bila dia orang boleh buat sublet, dia manage 100 bilik, betul, 150 bilik 300, kan betul. Saya nak urus bilik tidur sendiri pun boleh tentu lepas. Ini nak uruskan bilik tidur orang. Ini uruskan bilik tidur orang. Satu bilik, saya amazed lah. And then especially dia orang ni masih muda. Kan boleh buat bisnes yang semacam itu. Dan ini menunjukkan bahawa Malaysia ni sebenarnya makmur. Kalau kita mahu, kita boleh buat. Dan memang daripada pengalaman saya sendiri, even staff saya yang baru masuk, yang kita interview dan kemudian kita ambil bekerja, duduk mana? Sewa bilik di Bandar Seri Mansuri, sewa bilik di apartment tu.
Dia ni mencari bilik, they don't mind staying in sewa bilik. Betul. Sebab Ada demand. Kalau dulu saya tak terfikir langsung bila saya baru bekerja nak sewa bilik. Apa pula saya sewa bilik, sewa rumah terus lah. Kan? Nanti probably kita share lah dengan share roommate, kita ajak kawan-kawan kita duduk sekali. Technically itu macam sewa bilik lah kan. Tapi kita yang arrangekan sendiri. Yes. Dan kita sama-sama menyewa satu unit. Sebab rasa macam agak janggal semasa itulah agaknya kan. Untuk kita duduk dengan strangers yang kita tak kenal. Di asrama lain, kita semua sama. Tapi kalau di itu kan, tapi benda tu dah dianggap normal lah sekarang. Normal. So even your staff like you said kan. Yes, 24. So demand untuk ni pun ada. Dan probably that is the cara untuk memastikan bahawa penyewa-penyewa ni boleh landlord boleh dapat positive cash flow. I think that is the only way. Rather than you sewa satu rumah, memang tak lah kot. Mungkin top up sikit lah 100-200. Tapi kalau ada yang pihak yang mengatakan, oh saya sewa rumah, memang saya dapat cash flow positif cash flow, tapi bila ditanya dengan lebih lanjut, positifnya RM100 je. So it doesn't it's not so meaningful lah pada saya. Tak adalah jadi kaya kerana RM100 tu. Itu pun mungkin dia terlupa tolak maintenance. Silap kira. Itu belum net bukan cash silap flow. Kira, dia menggunakan formula pengiraan yang mendapatkan hasil yang positif. Sengaja tidak mengirakan kos-kos lain agar nak rasa. Sebab actually nak maintain hartanah ni kosnya banyak. Setuju. The hidden cost dia banyak. Betul. So Datuk, yalah dia 2024 ni, 2023 ni Datuk sendiri dah tengok banyak rumah-rumah lelong kan. So do you think this is going to continue 2024? Yes. So is it a fact that lebih banyak rumah lelong? Not only rumah lelong bertambah banyak, ejen lelongan yang baru pun banyak. Kerana dia nampak peluang tu dah nampak peluang tu ada. Mungkin market subsidy slow sikit ke, so dia masuk ke lelong. Yes. Sebab lelong ni macam garanti ada sale. Kan katalah dia dapat klien, kata bulan tu dapat 10 orang, mungkin 3 atau 4 akan menang. So at least dia ada 3 or 4 cases for that particular month. Rather than subsidy bawa buka pintu masuk 10 kali 20 kali, tak agak jual-jual. Ini tak payah bawa orang pergi tengok rumah pun. Memang tak boleh tengok pun rumah. Dari pun luar boleh tengok. Dalam tak boleh lah. Yeah, then you don't have to arrange for people to come for viewing. Dan normally yang buat inquiry ni dah memang 50% dia nak belilah rumah tu kan. Then you just bagi gambar je, okay, location kat mana, bla bla bla. Dan yang paling penting bagi market value berapa. So betul ke banyak peluang sekarang ni dalam lelong? Nanti hold on. Because kita pun akan menjemput Izwan, Sifu Lelong yang menjadi mentor dalam perjuangan hartanah juga, khusus untuk bidang lelong. But Datuk sendiri sebagai pelabur hartanah yang banyak membeli rumah-rumah lelong kan. So betul ke ada sekarang ni banyak peluang yang ada? Saya nampak on paper banyak peluang. Tapi to sell it back tu ada masalah sikit. So untuk geng-geng flipper ni, maknanya beli rumah lelong untuk flip, kat situ yang kena hati-hati lah. That's what you're saying, right? Yes. Bukan kena hati-hati. Dia orang ni kalau yang biasa buat macam tu, dia orang tak hati-hati lah. Dia asal ada peluang dia ambil. But then kena buat adjustment sikit lah. What I'm saying, you have to prepare to market that particular property will be longer in the market, longer period in the market kan. Mungkin kena jual rendah sikit, and then margin tu pun dah tak setinggi dulu. Cara macam tu lah. Okay. Dan Datuk ada sebut tadi sebelum kita ke udara, sekarang ni rumah lelong pun dah sampai ke 4th lelongan, 5th lelongan. So saya pun heran lah. Maksudnya apa tu? Mungkin pendengar dan penonton kita tak faham tu. Maksudnya daripada kali pertama di lelong, tak ada pembida. Tu lelong kali kedua turun lagi 10%. Pun tak ada pembida. Tu lelong lagi ketiga, keempat dan kelima, sehingga kelima. So bila sampai kelima tu harganya tu dah nampak very very attractive. So ramai pula datang. Tu lawan-lawan naik balik harga ketiga. Dulu masa lelong ketiga tak nak beli. Tak, what I'm saying is that kalau dia sampai ke peringkat 5 tu, mungkin harga first, second, third tu orang masih rasakan masih mahal, tak berbaloi untuk beli. Dan mungkin kurang marketing ke, ataupun tak tahulah faktor-faktor yang menyebabkan dia sampai ke peringkat kelima tu. So bagi kita ni, bagi penonton dan pendengar, bila dengar cerita ni,
yang Datuk kabarkan ialah lelong makin banyak 2023 dan akan berterusan 2024. Ada dua kumpulan Datuk. Yang mata lebah, mata lalat. Okay. Mata lalat ni dia akan nampak, oh, this is a problem, this is scary. Of course it is. Yes, yes. This is danger, this is risk. Yes. Betul, itu betul. Tetapi ada juga yang melihat dengan mata lebah, this is opportunity. Yeah. Ni peluang yang ada. Yes. So untuk orang yang nak beli rumah pertama pada harga yang at least yang masuk akal sikit, boleh cari di lelongan, betul tak? Ya. Yeah. Dan untuk orang yang nak terus membeli untuk nak merumahkan rakyat, because ada rakyat yang tak mampu beli rumah sendiri, tak mampu nak sewa satu unit. So dia beli dan dia merumahkan rakyat. Dia buat sewa bilik ke, dia buat sewa kepada families ke. Inilah peluang yang besar, betul tak? Betul. Okay, apa ni, cerita tentang lelong lah ya Datuk. Actually just on your experience, because mungkin ada yang mendengar ni rasa excited. What is maybe one danger of beli rumah lelong? Satu, kalau owner mendatangkan masalah, dia tak nak keluar. Okay. Number two, you must have savings untuk attend kepada hidden cost. Okay, contoh hidden cost macam apa? Nak repair cost dia banyak. So orang kata alah repair okey lah, boleh je repair senang-senang kan. Tapi kalau dapat rumah yang dia masalahnya ialah berkaitan dengan air, sakit kepala nak repair. Setuju. Kan nak panggil buat waterproofing, nak kena pecahkan balik, tu at least 5 ke 10 ribu habis juga. Bukan macam toilet. Contohnya kalau dia bocor ke bawah, kita try buat. Okey lah, dia kata cara murah buat epoxy, fine. Siapa nak pakai epoxy, pakailah epoxy. You spend only about 1,000 plus for each toilet. Tapi kalau you nak buat cantik balik, you nak kena pecahkan tiling apa semua. Dan bila you pecah tile, you kena pecah sekali dia punya toilet bowl. So you have to buy a new one. Dan dia bergantung kepada kita punya appetite pula. Kalau saya tak adalah nak buat yang plastik ni, yang flash plastik ni kan nampak teruk sangat. Itu semua nak kena spend. Lagi satu, macam ada rumah-rumah yang tunggakan maintenance-nya tinggi. Kan sampai 15,000. Okay, fine. Saya kena satu 26,000. Yes, 26,000. Tapi kita tahu benda tu upfront. Yes. Dan kita dapat rumah tu pun 600,000 below daripada harga yang boleh dijual. Yes. So kita dah tahu it's a risk that we can take. Yes. It's a cost that we can bear. Cost we can bear. And probably they reduce sikit kita margin, but the margin is still good. Betul. Kan kalau contoh Ayat untung 120,000 lah daripada rumah tu, lepas tolak semua lah kan, net 120k. Kalau Ayat berniaga tu kira macam dapat untung 10,000 sebulan. Okey apa? Betul. Kan daripada susah payah pergi berniaga, jual tu jual ni 2-3,000 belum tentu dapat. So here you can make about 10,000 a month. So what I'm saying is the cost. Okay. So kita pun seronok bila orang beritahu kita, oh never mind, ni bank akan bear semua cost ni. Fine, kita pun bayar 15,000. So bila kita claim, kita dapat balik 10,000 je. Mana pergi lagi 5,000. Rupanya bank dia tak absorb late payment interest. Dia only absorb the principal. So this kind of things yang probably orang yang first timer tak berapa tahu. Dia cuma nampak ni lelongan kelima, harga 300, market value 400.5. So dia sudah excited. Okay. Datuk, one question. Adakah hartanah ni masih relevan? Masih. Kalau tak ada relevan, tak adalah job saya. Masih relevan. Sebab population kita berkembang kan, still growing. Tapi sekarang ni ada banyak ajaran atau pemikiran baru. Ini kita tak perlu beli rumah. Kita orang sewa muda je. Sewa saja tak payah beli. Kita sewa je. Kita ni kalau nak beli, kita kena spend duit kita kepada pengalaman. Kita kena spend duit kita kepada benda yang enjoy, diri kita boleh enjoy. Bila kita beli rumah, kita akan terpenjara. Ini zaman-zaman orang-orang tua, orang-orang yang lama ni yang beli rumah ni, hartanah dah tak relevan lagi. So what's your opinion on that? Okay, dia ada banyak sebab, dan again this kind of opinion is very subjective. Because kita tak tahu dia punya cara hidup dia macam mana, lifestyle dia,
dia membesar bagaimana. Mungkin family dia dah ada rumah, so dia tunggu lah, tak apa dah buat apa, aku dah beli, besok mak ayah aku tak ada, aku dapat kat rumah ni, baik I spend my money on lifestyle, we enjoy dan sebagainya. Ada yang, betul lah, ada yang menganggap itu sebagai satu beban, because dia tak sebab bebas dia belum nak cukup bekerja. matang. Belum sampai pemikiran dia untuk memikir kenapa saya perlu ada rumah, baik saya pergi enjoy. Ada juga yang macam tu. Akhirnya dia akan nak juga beli rumah. Eventually kena ada. Dia akan ada keperluan untuk ada rumah. Setuju. Kan? Sebab dia tak lalu lagi pengalaman-pengalaman lain. Mungkin okay, dia kata sewa, tapi dapat pula landlord yang mengabaikan kebajikan tenant, ataupun lepas 6 bulan landlord rasa nak jual, dia suruh keluar. Those kind of benda-benda kan. Tapi bila dia dah kena 2-3 kali, nanti dia serit lah juga, asyik berpindah randah. Dan part time tu dah 45 tahun, tiba-tiba dah dihalau pemilik rumah, kerana anak dia balik daripada US nak duduk rumah tu, dan time tu nak cari rumah sendiri. Perkara-perkara yang macam itulah. Ya kan, rumah dah mahal, financing pun boleh sampai 70 tahun, boleh dapat 25 years sahaja, komitmen bulanan sangat-sangat tinggi. Akhirnya tak dapat beli rumah. Lepas tu kata rumah itu mahal, padahal dia boleh rancang awal untuk kes-kes macam ni. Tapi kerana dia tidak mahu merancang. Now if we rancang daripada awal but eventually decide to buy later, itu tak apa lagi. Yang ni yang langsung macam menidakkan keperluan tu. Tapi pada saya, golongan-golongan yang menidak ni pun, yang menidakkan keperluan untuk membeli rumah pun, saya pun tak against them, because again, as I said, they have their own thinking, probably guided by their how they dibesarkan dan sebagainya. Mungkin dia nampak mak ayah dia dulu susah sebab beli rumah dan kena bayar, je baik dia sewa saja. Ataupun dia dapat sewa tempat-tempat yang mahal dan disubsidikan oleh landlord sendiri, sebab landlord bayar RM2,000, dia bayar RM1,500 saja, sebab terlalu banyak competition di jalan yang sama, terlalu banyak kondo. Lagi untung menyewa. So every time ada kondo baru siap, dia boleh pindah pergi ke kondo yang baru. Tapi mungkin satu hari nanti eventually dia akan kira balik, banyaknya aku dah bayar sewa. So that will be the time bila mental dia menyala dah, sepatutnya aku beli rumah. Mungkin. Dan benda ni pun semakin semakin menjadi satu isu semakin besar. Lagi-lagi kerana ada satu influencer TikTok tu yang mengatakan tak payah beli rumah, dia beli kilang, dia pun beli cash. Dan semua orang mengambil pendekatan dan pandangan itu. Kenapa nak berhutang beli rumah? Tapi realitinya rakyat Malaysia tu dia tak mampu nak membeli rumah dengan cash. Dan dia terpaksa mendapatkan pembiayaan. Betul. Dan sekarang ni pun ada pembiayaan. Kalau betul nak ikut, kenapa tak beli kilang sekali? Kan? Yang tak beli rumah tu nak ikut. Tapi then okay fine, you nak sewa, you belilah kilang. You boleh tak beli kilang kan, dengan you boleh cash. tak beli kilang. So for him, anytime je dia boleh beli rumah. But his passion at this particular time is to have a factory, to produce his product and to sell, make money. So later lah dia beli. Dia tak sempat nak fikir pun pasal nak beli rumah. And he doesn't need, probably dia doesn't need a great house kan, rumah yang cantik, pakai ID 200-300 ribu. He doesn't need that. That's not his passion. Asalkan ada bumbung, dia boleh berniaga. Sebab kadang-kadang orang ni masalah dengan public ni sebahagiannya, dia suka menjadikan satu perkara yang connected dan ada correlation dengan diri dia sebagai contoh. Tapi on another aspect dia tak nak ikut. Dia pilih yang mana dia satu pilih yang mana ikut. sesuai dengan dia. Tak payah beli rumah, fine. Dia pun tak beli rumah. Itulah yang diorang katakan sekarang. Tapi dia lupa Muhammad tu ada kilang. Dan dia pun berniaga luar biasa. Dia berniaga dia luar biasa. Okay. So